Subuh selepas badai. Cobalah telepon. Jeritlah sepuas hati kau. Hari ini, walaupun langit runtuh sekalipun, walaupun Tuhan sendiri turun merayu, tak ada siapa yang boleh selamatkan kau. Selamat datang ke saluran kehidupan senja yang tenang. Pemilik suara yang menggeram seperti binatang buas itu bukanlah samseng jalanan, tetapi suami saya, Khairul Nizam, lelaki yang telah berada di sisi saya selama 8 tahun. Suami saya melafazkan kata-kata itu, sambil merenung saya yang terbaring di atas lantai marmer yang sejuk. Sebelah pipi saya terasa pijar seperti terbakar dek tamparan yang begitu kuat hingga menyedarkan saya serta-merta, dan telinga saya berdengung. Bersama rasa hanyir darah yang merebak dari bibir, air mata kehinaan mengalir laju, saya terpaksa menerima hakikat yang amat perit. Lelaki yang saya cintai dengan mengorbankan seluruh zaman muda saya kini lebih teruk daripada seekor binatang buas. Pang! Bunyi tapak tangan Khairul yang sekali lagi hinggap di pipi saya memenuhi ruang tamu yang luas itu. Bunyinya begitu nyaring sehingga menenggelamkan bunyi hujan lebat yang mencurah-curah di luar tingkap. Dunia terasa berputar dan saya rebah ke lantai. Rambut saya yang panjang terurai, menutupi separuh wajah yang mula membengkak. Dengan mata yang berkaca, saya mendongak memandang suami saya, lelaki yang pernah saya banggakan pada seluruh dunia. Dia berdiri tegak bagaikan patung, dadanya berombak menahan amarah. Kedua-dua matanya yang merah menyala dipenuhi niat membunuh. Senyumannya yang mesra dan sikap budimannya yang pernah saya sanjungi telah lenyap sama sekali, digantikan dengan wajah seorang gila yang dahagakan darah. Kau pandang apa, perempuan sial? Dia mengetap gigi, meluahkan setiap perkataan dengan penuh kebencian. Kau pikir kau siapa? Kau ingat rumah nih kau punya? Kau boleh buat sesuka hati kau? Ibu mentua saya, Puan Salmah, yang sedang duduk di atas sofa kulit mewah, menghirup teh herba dengan penuh keanggunan sebelum meletakkan cawannya. Tiada langsung niat untuk menghalang, malah matanya bersinar dengan kepuasan yang kejam. Pukul lagi, anakku, suara ibu mentua saya sedingin bilah pisau. Bagi dia pengajaran betul-betul. Dasar menumpang hidup, semua bisnis yang dia coba buat semua lingkup. Sekarang berani pula nak melawan suami dan mak mentua. Kena ajar sikit biar dia sadar diri. Setiap patah perkataan ibu mentua saya menusuk ke dalam hati saya bagaikan jarum beracun. Menumpang hidup? Siapa yang datang ke rumah ini sehelai sepinggang dan membangunkan syarikat reka bentuk dalaman dari kosong selama 8 tahun ini? Siapa yang membolehkan kamu berdua menikmati villa mewah di Mont Kiara ini, kereta import, dan percutian mewah ke luar negara dengan selesa? Seluruh keringat dan air mata saya, seluruh zaman muda saya, telah saya curahkan untuk keluarga ini. Tetapi sekarang, hanya karena syarikat saya menghadapi sedikit kesukaran, dan saya tidak dapat memenuhi permintaan uang mereka yang tidak masuk akal, saya telah menjadi parasit dan pesalah. Wajah sebenar mereka terserlah 2 hari lalu. Apabila dengan suara yang terketar-ketar saya memberitahu bahwa syarikat sedang dilanda krisis besar, dan saya mungkin terpaksa menjual sebahagian aset untuk membayar hutang. Kasih sayang dan perhatian mereka selama ini hilang entah kemana, hanya cacian dan penghinaan yang tinggal. Ajar saya sadar diri, saya tersenyum sinis, senyuman pahit yang bercampur dengan darah dan air mata. Siapa saya sebenarnya pada pandangan Makcik? Mesin cetak duit untuk kamu beranak-beranak? Sekarang mesin dah rosak, jadi nak buang macam tu saja? Kata-kata saya itu bagaikan menyimbah minyak ke dalam api. Khairul meluru ke arah saya, mencengkam rambut saya yang panjang dan menariknya ke belakang dengan kasar. Masih tak sadar diri lagi? Kau tahu tak betapa mewahnya hidup kau selama ni dengan aku? Berani kau cakap macam ni? Gara-gara satu perkataan muflis kau tu, semua rancangan aku hancur. Kau tahu tak betapa kau dah rosakkan hidup aku? Suami saya menjerit, air liurnya terpercik ke muka saya. Saya memejamkan mata, rasa mual membuak-buak. Manusia seperti inikah yang pernah aku cintai? Lelaki inikah yang pernah aku anggap sebagai seluruh duniaku? Tamparan kedua dan ketiga menyusul. Saya tidak lagi merasa sakit, hanya kekosongan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Saya membiarkan suami saya melepaskan geramnya. Sumpah seranah ibu mentuanya yang berbisa berdengung di telinga saya biarkan berlalu. Saya sudah tiada apa-apa lagi untuk kehilangan. Cinta, kepercayaan, semuanya telah mati malam ini. Setelah sekian lama, mungkin karena kepenatan, Khairul melepaskan cengkamannya. Dia berundur sambil tercungap-cungap, manakala saya meringkuk di lantai seperti anak patung yang rosak.
Dia merenung saya dengan pandangan jijik sebelum menuding dagunya ke arah telepon bimbit saya yang terdampar di lantai telepon yang sama dilemparkannya kepada saya sebentar tadi. Dan pada saat itulah, suami saya mengucapkan kata-kata ngeri yang menandakan permulaan tragedi dalam hidup saya. "Cobalah telepon. Jeritlah sepuas hati kau. Hari ini, walaupun langit runtuh sekalipun, walaupun Tuhan sendiri turun merayu, tak ada siapa yang boleh selamatkan kau." Saya merangkak terhuyung-hayang ke arah telepon bimbit itu. Skrinnya masih menyala. Gambar latar belakangnya adalah gambar perkawinan kami yang bahagia. Sungguh ironis, Khairul dan ibu mentuanya berdiri sambil berpeluk tubuh, menunggu dengan senyuman mengejek. Mereka mungkin menyangka saya akan menangis merayu. Mereka pasti percaya saya sudah terperangkap dan tiada jalan keluar. Tetapi mereka silap. Jari jemari saya yang menggeletar menyentuh skrin. Rakan sekerja, peguam banyak nama yang terlintas. Tetapi saya tidak berhenti. Jari saya berhenti pada satu nombor. Satu nombor yang disimpan tanpa nama, hanya deretan digit yang dingin. Nombor yang telah saya hafal sejak 8 tahun lalu tetapi tidak pernah berani saya dial. Ia adalah talian hayat terakhir yang ditinggalkan oleh ayah sebelum saya melangkah masuk ke dalam rumah neraka ini. Saya menelan darah yang mengalir di bibir dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu, saya menekan butang panggilan. Deringan pertama, kedua, dan panggilan itu dijawab. Saya tidak berkata apa-apa, hanya senyap. Di hujung talian juga senyap, tetapi saya tahu, mereka tahu itu saya. "Dia telepon siapa tuh, Khairul?" Puan Salmah bertanya kepada anaknya. Khairul mengangkat bahu dan tersenyum angkuh. "Entah, Mak. Kawan-kawan tak guna dia agaknya. Kita tengoklah perempuan mana yang berani datang ke sini." Saya menamatkan panggilan dan meletakkan telepon di lantai. Tanpa memandang mereka, saya perlahan-lahan bergerak ke sudut dan memeluk bahu saya yang menggeletar. Masanya telah tiba untuk sandiwara saya bermula. 30 menit. Dalam masa 30 menit, mereka akan tahu siapa sebenarnya badut dalam pementasan ini. Anda semua pasti tertanya-tanya, nomor siapakah yang saya dial? Apakah yang akan berlaku dalam masa 30 menit yang akan membuatkan suami yang ganas dan ibu mentua yang kejam ini pucat lesi? Jika Anda ingin tahu, sila tekan butang suka dan langgan, dan jangan ketinggalan bahagian kedua drama pembalasan dendam yang mendebarkan ini. 30 menit itu adalah masa yang saya berikan kepada diri saya sendiri, dan juga masa untuk membiarkan mereka menikmati kemenangan terakhir mereka. Saya meringkuk di sudut ruang tamu, di bawah piano besar berwarna putih yang saya beli dengan gaji pertama saya. Piano itu, sebuah objek tidak bernyawa, terasa seperti seorang sahabat yang melindungi saya dari pandangan hina mereka berdua. Masa berlalu dengan amat perlahan. Bunyi detik jam antik datuk di dinding seolah-olah mengetuk dada saya yang sakit. Khairul kembali duduk di sofa, menyilangkan kakinya. Di tangannya ada segelas wain merah yang telah saya sediakan untuk makan malam romantis kami. Tentu saja, makan malam itu tidak akan pernah berlaku. Dia menghirup wain sambil memandang saya seolah-olah melihat seekor haiwan yang malang. "Kenapa? Penyelamat kau sesat jalan ke?" Dia bertanya dengan nada sinis. "Atau dia takut nak datang bila dengar nama aku?" Puan Salmah yang duduk di sebelahnya turut ketawa dengan nada yang menjengkelkan. "Siapalah yang nak tolong perempuan macam ni? Kawan-kawan dia pun semua jenis mata duitan. Bila duit dah habis, hubungan pun putus. Entah-entah dia telepon bapak dia, tapi orang tua tuh dah 8 tahun tak tengok muka. Peduli apa dia?" Kata-kata mereka menjadi pisau gaib yang terus menghiris luka saya. Tetapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Hati saya kini tenang yang menakutkan, seperti tasik yang sunyi sebelum dilanda ribut. Saya hanya menunggu dalam diam, memandang tangan saya sendiri. Selepas 15 menit, Khairul mulai hilang sabar. "Sampai bila kau nak duduk di situ? Masuk bilik sekarang, kemaskan muka kau yang macam hantu tuh. Jijik aku tengok, lepas tu kemas barang-barang kau. Esok aku hantar balik rumah bapak kau. Rumah ni tak perlukan perempuan tak berguna macam kau lagi." Dia berkata seolah-olah sedang memberi rahmat yang besar. Saya masih tidak bergerak. Kesunyian saya nampaknya membuatkannya semakin gila. Dia bangun dari tempat duduknya dan hendak melangkah ke arah saya. Tepat pada masa itu, satu bunyi dentuman yang menggegarkan bergema dari arah pintu utama. Bunyinya seperti guru yang meletus di sebelah telinga, cukup kuat untuk menggegarkan seluruh villa. Gelas wain di tangan Khairul bergoncang, menumpahkan isinya ke atas vest suit mahalnya.
Dia berdiri kaku, memandang ke arah pintu utama. Puan Salmah juga terkejut besar. Cawan tehnya terlepas dari tangan dan pecah berkecai di lantai. Apa tuh? Dia tergagap-gagap, mukanya pucat lesi. Sebelum mereka sempat bertenang, beberapa bunyi lain menyusul. Bunyi enjin yang mengaum, bunyi brek yang berdecit tajam, dan bunyi derapan tapak kaki ramai orang. Cahaya lampu hadapan yang kuat dari beberapa buah sedan hitam menembusi langsir tebal dan membanjiri ruang tamu, menjadikan malam yang gelap terang seperti siang. Khairul dan Puan Salmah benar-benar panik. Perompak? Atau Ahlong? Khairul menggumam, wajahnya pucat tanpa darah. Dia tergesa-gesa berlari ke tingkap dan menyelak sedikit langsir. Kemudian, dia membeku di situ. Saya dapat melihat riak wajahnya melalui celah langsir berubah dari ketakutan kepada terkejut dan kemudian kepada tidak percaya. Saya perlahan-lahan mengangkat kepala. Saya tahu mereka telah tiba. Pintu utama yang diperbuat daripada kayu padu yang berat dibuka dengan kasar oleh seseorang. Seorang lelaki pertengahan umur yang memakai sut hitam yang dijahit sempurna melangkah masuk. Di belakangnya, 4 orang pengawal pribadi yang tegap mengikut. Semuanya berpakaian hitam, dan aura mereka sangat menggerunkan. Wajah lelaki pertengahan umur itu tidak menunjukkan sebarang emosi, tetapi matanya tajam seperti bilah pisau. Dia mengimbas sekeliling bilik sebelum pandangannya berhenti di tempat saya duduk. Apabila dia melihat wajah saya yang bengkak dan berdarah, saya nampak kilatan kesedihan dan kemarahan dingin di matanya yang dalam. Dia ialah Encik Rahman, setiausaha paling rapat ayah saya. Kakakmu semua siapa? Berani kamu ceroboh masuk rumah orang? Khairul tergagap-gagap, coba mendapatkan kembali air mukanya sebagai tuan rumah. Tetapi Encik Rahman langsung tidak memandangnya. Dia berjalan lurus ke arah saya dengan langkah yang mantap dan berwibawa. Pengawal-pengawal pribadi dengan pantas berpecah dan menyekat semua pintu keluar. Dalam sekelip mata, Khairul dan ibunya menjadi tahanan di rumah mereka sendiri. Hanya beberapa langkah dari saya, lelaki berwibawa itu tiba-tiba berhenti. Dia perlahan-lahan, dengan sangat sopan dan hormat, menundukkan badannya, satu perbuatan yang saya tahu hanya dilakukannya untuk seorang sahaja. Cik Puan muda, suaranya rendah dan tenang, tetapi terselit getaran halus akibat menahan rasa terharu dan marah. Tan Sri minta kami datang jemput Cik Puan muda. Maafkan kami, Cik Puan muda. Kami dah terlalu lambat. Cik Puan muda. Tan Sri. Dua gelaran itu seperti dua butir bom yang meletup di dalam kepala Khairul dan Puan Salmah. Mereka ternganga, mata terbeliak, memandang silih berganti antara saya dan lelaki bersut hitam itu, kaku seperti batu. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang berlaku. Bagaimana menantu yang baru sahaja mereka pukul, hina, dan anggap seperti sampah boleh dipanggil dengan gelaran yang begitu mulia? Siapa lelaki yang menggerunkan ini? Dan siapa pula Tan Sri yang disebutnya? Encik Rahman memberi isyarat mata kepada salah seorang pengawal. Pengawal itu segera menanggalkan jaketnya dan menyelimutkannya pada bahu saya yang menggeletar. Kehangatan dari kot itu memanaskan badan saya yang sejuk, tetapi tidak mampu mencairkan hati saya yang telah beku. Encik Rahman dengan lembut memapah saya untuk berdiri. Cik Puan muda, mari kita pulang. Tan Sri sedang menunggu. Saya mengangguk tanpa suara. Berpegang pada lengannya yang kukuh, saya berjalan terhuyung-hayang. Setiap langkah keluar dari sudut gelap itu terasa seperti melangkah keluar dari neraka. Ketika melintasi Khairul dan Puan Salmah, saya tidak memandang mereka walau sekalipun. Saya dapat merasakan pandangan mereka yang terkejut dan bingung terpaku di belakang saya. Pikiran mereka pasti dipenuhi dengan beribu-ribu soalan, tetapi itu semua tidak lagi penting. Sandiwara mereka telah tamat, dan sandiwara saya baru sahaja bermula. Dengan bantuan Encik Rahman, saya keluar dari villa dan menaiki sebuah Rolls Royce hitam yang menunggu di hadapan. Sebaik sahaja pintu kereta ditutup, saya terpisah sepenuhnya dari dunia yang palsu dan kejam itu. Kereta mula bergerak perlahan, meninggalkan dua orang yang membeku seperti batu di tengah ruang tamu dan perkawinan 8 tahun yang telah menjadi abu. Saya menoleh buat kali terakhir ke arah rumah itu melalui tingkap kereta. Hati saya terasa kosong. 8 tahun lalu, saya melangkah masuk ke pintu itu dengan hati yang suci dan penuh cinta, meninggalkan segalanya. 8 tahun kemudian, saya melangkah keluar dari pintu itu dengan badan yang lebam dan hati yang mati. Tetapi saya tahu, mulai malam ini, hidup saya akan beralih ke lembaran yang sama sekali baru. Mimpi ngeri telah berakhir, dan walaupun lambat,
fajar akhirnya menjelang. Namun, sebelum fajar yang sebenar tiba, saya harus melalui malam yang panjang, untuk berdepan dengan masa lalu dan bersedia untuk peperangan tanpa belas kasihan yang akan datang. Rolls-Royce itu meluncur lancar di jalan-jalan malam Kuala Lumpur yang sunyi. Cahaya lampu jalan melintasi wajah saya, mencipta bayang-bayang terang dan gelap, sama seperti pikiran saya yang berkecamuk. Saya menyandarkan kepala pada tempat duduk kulit yang lembut, memandang kosong keluar tingkap. Semuanya berlaku begitu pantas dan tiba-tiba, seolah-olah saya masih berada dalam mimpi ngeri yang belum berakhir. Beberapa jam yang lalu, saya adalah seorang wanita yang dipukul oleh suami, dihina oleh ibu mentua, dan berdepan dengan masa depan muflis yang kelam. Tetapi sekarang, saya duduk di dalam sedan mewah, dipanggil Cik Puan Muda, dan sedang dalam perjalanan pulang kepada ayah yang saya sangka tidak akan saya temui lagi seumur hidup. Kenangan 8 tahun lalu muncul semula, jelas seolah-olah baru semalam berlaku, membawa bersamanya kemanisan cinta pertama dan kepahitan pilihan yang kejam. Ketika itu saya berumur 24 tahun, anak tunggal kepada Tan Sri Zainal, pengerusi kumpulan Zentari, salah sebuah konglomerat pembinaan terkemuka di negara ini. Berbeza dengan imajinasi orang, saya tidak dibesarkan seperti putri di dalam istana kaca. Ayah, yang membina empayarnya dari bawah, mendidik saya dengan sangat tegas. Beliau mahu saya memahami nilai wang dan kerja keras. Jadi, selepas tamat pengajian university, bukannya duduk di kerusi tinggi dalam kumpulan syarikat, saya menyembunyikan identiti saya dan memulakan kerjaya sebagai pre-kadalaman junior biasa di syarikat itu. Dan di sanalah saya bertemu dengan Khairul Nizam. Dia adalah seorang arsitek muda yang baru tamat pengajian, 2 tahun lebih tua daripada saya. Walaupun tidak sekacak patung ukiran, dia mempunyai daya tarikan maskulin dan semangat yang luar biasa terhadap kerjanya. Dia berbakat, bijak, dan mempunyai idea reka bentuk yang berani. Dalam persekitaran syarikat yang penuh dengan persaingan sengit dan perhitungan, kejujuran dan semangatnya bagaikan angin sejuk yang menyapa hati saya. Kami menjadi rapat selepas sering berdebat sengit tentang pelan reka bentuk, dan kemudian makan tengah hari bersama di kedai mamak berhampiran pejabat. Cinta datang kepada saya dengan begitu semula jadi dan kuat. Buat pertama kali dalam hidup, saya tahu apa itu debaran. Apa rasanya merindui seseorang dengan begitu mendalam. Pada masa itu, Khairul adalah segala-galanya bagi saya. Dia tidak mempunyai latar belakang keluarga yang hebat. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah pangsa usang di Gombak. Ayahnya telah meninggal dunia awal, dan ibunya, Puan Salmah, membesarkannya seorang diri dengan berniaga di pasar malam. Keadaan yang sukar itu langsung tidak membuat saya teragak-agak, malah membuat saya lebih mencintai dan menghormatinya. Saya melihat keazaman yang kuat dalam dirinya. Saya mengimpikan masa depan di mana kami membina kebahagiaan kecil kami bersama, tanpa bergantung pada uang atau status. Apabila cinta kami semakin mekar, saya memutuskan untuk memperkenalkannya kepada ayah. Saya sudah menjangkakan ayah tidak akan mudah bersetuju, tetapi saya tidak menyangka tentangan beliau akan begitu hebat. Di bilik bacaan yang luas, ayah duduk di belakang meja kerjanya yang besar, merenung Khairul yang berdiri canggung di hadapan saya dengan pandangan yang dingin. Selepas saya memperkenalkan Khairul, ayah tidak berkata apa-apa, sebaliknya menolak satu file ke hadapannya. Saya yang menjeling ke arah file itu terus membeku. Ia adalah maklumat pribadi tentang Khairul dan keluarganya. Malah hutang piutang kecil ibunya juga tercatat dengan terperinci. Dengan kelayakan apa kamu berani mendekati anak perempuan saya? Tanya ayah dengan suara yang rendah dan dingin. Arsitek baru tamat belajar, gaji pun cukup-cukup makan. Mak kamu yang berniaga di pasar itu pun masa lalunya tak berapa bersih. Masa depan apa yang kamu boleh berikan pada anak saya? Muka Khairul pucat lesi. Dia menggenggam penumbuknya, coba menahan sabar. Tan Sri, saya tahu saya kekurangan dari segi material, tapi saya benar-benar cintakan Aina. Saya akan berusaha untuk berikan Aina kehidupan yang terbaik. Kehidupan terbaik? Ayah tersenyum sinis. Apa maksud kamu dengan terbaik? Rumah sewa yang sempit? Makan minum yang ala kadar? Anak saya tak pernah hidup susah seumur hidup dia. Saya takkan biarkan hidup anak saya musnah hanya karena cinta buta yang tak berasas. Kemudian, ayah menoleh ke arah saya dan berkata dengan tegas. Aina, ayah tak benarkan kamu jumpa dengan lelaki ini lagi. Kalau kamu masih nak jadi anak ayah, setiap patah perkataan ayah bagaikan tukul yang menghentam hati saya yang sedang dilamun cinta.
Saya merasa terhina bagi pihak Khairul. Bagaimana ayah boleh menilai cinta dengan uang? Bagaimana beliau boleh menyiasat dan mendedahkan masa lalu orang lain dengan begitu kejam? Keangkuhan dan romantisme zaman muda telah membutakan akal saya. Saya telah membuat pilihan yang akan saya sesali seumur hidup. Kalau macam tuh kata ayah, saya menjawab dengan suara yang bergetar menahan marah. Nampaknya saya memang tak layak jadi anak ayah. Saya menarik tangan Khairul dan bergegas keluar dari bilik bacaan itu, tidak mengendahkan jeritan marah ayah di belakang. Aina Sofia, berhenti. Sebaik sahaja kau melangkah keluar dari pintu nih, kau bukan lagi anak aku. Malam itu, saya meninggalkan rumah, hanya dengan beberapa helai pakaian dan sedikit uang simpanan. Saya memutuskan semua hubungan dengan ayah dan melepaskan status saya sebagai pewaris kumpulan Zentari. Saya menolak masa depan yang terjamin demi seorang lelaki yang saya percaya adalah cinta sejati dalam hidup saya. Saya dan Khairul menyewa sebuah apartemen studio kecil. Kehidupan awal kami sukar, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Saya menggabungkan modal saya yang tidak seberapa dengan bakat Khairul dan menubuhkan sebuah syarikat reka bentuk dalaman kecil. Kami mengharungi masa-masa paling sukar bersama, makan nasi berlaukan satu jenis lauk, dan berjaga malam bersama untuk menyiapkan satu proyek. Akhirnya, syarikat saya mula berkembang. Kami membeli sebuah villa yang indah di Mont Kiara dan memiliki kereta yang bagus. Saya telah membuktikan kepada ayah bahwa saya boleh berjaya dengan usaha saya sendiri. Tetapi mungkin kejayaan yang terlalu cepat telah mengubah segalanya. Apabila kehidupan kami menjadi stabil, Ibu Khairul, Puan Salmah, mula tinggal bersama kami. Dan dari situlah mimpi ngeri saya bermula. Kereta berhenti, dan lamunan saya terputus. Saya mengangkat kepala dan melihat sebuah banglo besar tersergam di hadapan saya. Tempat yang biasa tetapi terasa asing. 8 tahun, bukan masa yang panjang, tetapi cukup untuk mengubah seorang gadis naif menjadi seorang wanita yang ditempa oleh penderitaan. Cik Puan muda, kita dah sampai, kata Encik Rahman sambil membuka pintu kereta, masih dengan nada yang sopan. Saya menarik nafas panjang dan menyeka air mata yang bergenang di tubir mata. Masa lalu telah saya tinggalkan di belakang. Sekarang adalah masa untuk berdepan dengan realiti dan menuntut kembali apa yang menjadi milik saya. Memasuki banglo yang pernah saya panggil rumah, satu perasaan janggal yang menyesakkan menyelubungi saya. Semuanya masih sama seperti dahulu. Lantai marmer yang berkilat, chandelier kristal yang mewah, malah bau gaharu yang samar-samar di udara, tetapi orangnya telah berubah. Saya bukan lagi gadis degil dan naif, dan ayah yang akan saya temui juga mungkin bukan lagi ayah yang tegas dan dingin dalam ingatan saya. Ayah sedang menunggu saya di bilik bacaan, tempat kebiasaannya. Ketika saya masuk, beliau sedang berdiri membelakangi pintu, memandang senyap lukisan pemandangan di dinding. Bahu ayah kelihatan lebih bongkok berbanding dahulu, dan rambutnya telah banyak beruban. Mendengar bunyi tapak kaki saya, ayah perlahan-lahan berpaling. 8 tahun telah mengukir kedutan yang dalam di dahi dan hujung matanya. Tetapi pandangannya masih tajam dan berwibawa. Hanya saja, di sebalik pandangan itu, tersembunyi kesakitan yang ditahan, penyesalan, dan kegembiraan yang tidak terhingga. Kami hanya berdiri begitu, saling berpandangan. Tiada siapa yang bersuara, jarak beberapa langkah terasa seperti jurang yang memisahkan, kerongkong saya terasa tersekat. Saya mahu memanggil ayah. Tetapi mengapa begitu sukar? Akhirnya, ayahlah yang memecah kesunyian. Beliau mendekati saya dan dengan tangan yang bergetar menampakkan usianya, mengusap lembut pipi saya yang bengkak. Dia pukul kamu? Suara ayah serak menahan amarah dan kesedihan. Dengan satu soalan itu, benteng kekuatan yang telah saya bina selama ini runtuh serta-merta. Saya tidak dapat menahan diri lagi dan memeluk ayah, menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Kesedihan 8 tahun, kesepian 8 tahun, semua kepura-puraan menjadi kuat selama ini terhambur keluar bersama air mata. Ayah, Aina salah. Aina minta maaf, ayah. Saya hanya mengulang kata-kata itu. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya memeluk saya dengan erat. Tangannya yang kasar menepuk-nepuk belakang saya dengan lembut. Pelukan ayah masih sama hangat dan menenangkan seperti dahulu. Ia adalah tempat perlindungan paling selamat yang pernah saya miliki. Apabila saya sudah bertenang, ayah membawa saya duduk di sofa dan membancu secawan teh panas untuk saya. Kurusnya kamu, kata ayah, matanya tidak lepas dari saya. Banyak kamu menderita selama ini. Saya menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata ayah.
Tak adalah, ayah. Jangan tipu ayah lagi. Ayah memotong kata-kata saya. Kamu ingat selama 8 tahun nih ayah tak tahu apa-apa tentang kamu, syarikat kamu, rumah kamu, setiap langkah kamu, ayah tahu semuanya. Ayah cuma hormat pilihan kamu, sebab tuh ayah tak campur tangan. Ayah tunggu hari kamu sadar kesilapan kamu dan kembali. Saya membeku di tempat duduk saya. Ayah sentiasa memerhati dan melindungi saya dari jauh. Cinta ayah tidak riuh atau mewah, tetapi senyap dan mendalam. Tapi ayah tak sangka jantan tak guna tuh berani naik tangan pada anak ayah. Kemarahan yang menakutkan melintas di mata ayah. Dia dan seluruh keluarganya akan menanggung akibatnya. Malam itu, kami berdua berbual panjang. Saya menceritakan segalanya kepada ayah tentang kehidupan perkawinan saya selama 8 tahun, pengorbanan dan usaha saya, dan kenaifan saya yang bodoh. Saya bercerita tentang perubahan Khairul dan ketamakan Puan Salmah yang tidak berkesudahan. Semakin banyak ayah mendengar, semakin gelap wajahnya. Ayah bukan sahaja marah, tetapi juga menyalahkan dirinya sendiri. Ini salah ayah, kata ayah dengan suara yang penuh penyesalan. Kalaulah ayah tak terlalu keras kepala masa tuh, kalaulah ayah siasat lebih lanjut tentang keluarga tuh, kamu takkan menderita macam nih. Ayah memberitahu bahwa selepas saya meninggalkan rumah, beliau telah mengupah orang untuk menyiasat semula tentang Khairul dan ibunya. Dan apa yang ditemui jauh lebih mengerikan. Puan Salmah bukan sekadar wanita yang bermulut celupar, tetapi mempunyai masa lalu yang terpalit dengan perjudian dan hutang. Dan Khairul, dia bukan arsitek miskin tetapi bercita-cita tinggi seperti yang saya sangkakan. Dia memang berbakat, tetapi dia juga mempunyai cita-cita yang menakutkan dan bakat lakonan yang hebat. Semua pendekatannya kepada saya, cintanya kepada saya, adalah sebahagian daripada rancangan yang teliti. Lakonan suami yang sempurna, saya menggumam. Kebenaran yang pahit dan menyeramkan. Betul, kata ayah dengan suara yang yakin. Dia tahu kamu anak ayah. Dia berlakon untuk dapatkan kamu, dan melalui kamu, dia nak dapatkan harta dan status. Selama 8 tahun nih, dia sikit-sikit selewengkan duit dari syarikat kamu. Proyek-proyek yang dia kata gagal tuh sebenarnya cara licik dia untuk keluarkan dana. Dia kata perlukan duit untuk pelaburan, tapi sebenarnya dia guna untuk bayar hutang judi dan mewahkan mak dia. Saya merasakan seluruh badan saya menjadi sejuk. Selama 8 tahun ini, saya hidup di dalam sangkar emas yang dibina oleh seekor serigala. Saya bukan sahaja bekerja untuk membina perniagaan saya, tetapi juga bekerja separuh mati untuk memuaskan ketamakan keluarga penipu. Sementara saya dibelenggu rasa bersalah karena syarikat berada dalam krisis, penjenayah sebenar adalah suami yang amat saya percayai. Kenapa saya begitu bodoh? Saya menyalahkan diri sendiri. Kamu bukan bodoh, tapi kamu terlalu cinta dan percaya. Ayah meletakkan tangannya di bahu saya. Cinta memang membutakan. Tapi sekarang, mata kamu dah terbuka. Kamu bukan lagi budak kecil yang naif. Kamu anak Tan Sri Zainal, pewaris tunggal kumpulan Zentari. Kamu kena jadi kuat, bukan sahaja untuk dapatkan keadilan untuk diri kamu, tapi untuk tunjukkan pada mereka bahwa menyentuh anak perempuan ayah adalah kesilapan terbesar dalam hidup mereka. Kata-kata ayah menyuntik kekuatan ke dalam diri saya. Ya, saya tidak boleh rebah, saya akan menjadikan kesakitan dan penghinaan ini sebagai senjata. Saya bukan sahaja akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi saya akan membuat mereka membayar 100 kali ganda, 1000 kali ganda. Ayah, Aina tahu apa yang perlu Aina buat. Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata ayah. Pandangan saya tidak lagi lemah, sebaliknya dipenuhi dengan ketegasan dan kedinginan. Saya takkan ceraikan dia dengan mudah. Saya akan dedahkan wajah sebenar mereka kepada seluruh dunia. Ayah mengangguk. Senyuman kepuasan yang jarang kelihatan terukir di bibirnya. Bagus. Buat apa yang kamu mahu. Seluruh kumpulan Zentari akan menjadi tulang belakangmu yang paling kukuh. Malam itu, saya tidur di bilik lama saya. Walaupun 8 tahun telah berlalu, semuanya masih dijaga dengan baik. Tetapi saya tahu, saya hari ini adalah orang yang sama sekali berbeza. Aina Sofea yang lemah telah mati. Di tempatnya, berdiri seorang wanita yang ditempa oleh kesakitan dan pengkhianatan, bersedia untuk peperangan tanpa belas kasihan. Sebelum memulakan perang saya sendiri, saya perlu tahu punca sebenar yang membawa saya kepada tragedi malam itu.
Kemarahan Khairul bukan meletus secara tiba-tiba. Ia adalah kemuncak proses yang terpendam, dan penolakan saya adalah titisan terakhir yang melimpahkan cawan. Saya, ayah, dan Encik Rahman duduk di bilik bacaan, meneliti semula semua rekod keuangan syarikat yang saya bina, Aina Designs. Angka-angka kering itu menunjukkan gambaran keseluruhan keadaan keuangan saya selama 8 tahun. Syarikat saya berkembang dengan baik di bawah pengurusan saya. Kontrak sentiasa masuk, dan reputasi semakin meningkat. Pendapatan stabil dan terus meningkat, tetapi ada satu perkara yang aneh. Perbelanjaan sentiasa berada pada tahap amaran, dan keuntungan yang diperoleh hampir semuanya dibelanjakan, malah kadang-kadang mengalami defisit. Tengok sini, ayah menunjuk ke arah satu siri item perbelanjaan yang direkodkan sebagai kos pelaburan proyek dan sokongan rakan kongsi. Semua duit nih dipindahkan ke akun pribadi Khairul Nizam. Kekerapan semakin meningkat, dan jumlahnya semakin besar. Saya melihat angka-angka itu dengan perut yang memulas. Ya, itulah perkara-perkara yang Khairul ceritakan kepada saya sebagai peluang perniagaan yang hebat. Dia melukiskan masa depan yang cerah dengan proyek hartanah, pelaburan saham yang akan memberi pulangan berganda. Dia memberitahu saya dia tidak mahu hidup bergantung pada saya, dia mahu mempunyai perniagaannya sendiri, dan saya, karena cinta, karena kepercayaan, karena mahu suami saya berdiri megah, tanpa sebarang keraguan, memindahkan uang kepadanya. Setiap kali dia berkata dia gagal, nasibnya kurang baik, dan memerlukan lebih banyak dana untuk menebus kerugian, saya akan berusaha lebih keras untuk mempercayai dan menyokongnya. Saya bekerja seperti orang gila, mengambil lebih banyak proyek, berjaga malam, semata-mata untuk menyediakan uang untuknya memulakan semula. Saya telah memerah tenaga dan harta saya sendiri untuk memberi makan kepada satu ilusi, satu penipuan yang terancang. Dan kira-kira 3 minggu yang lalu, semuanya mencapai kemuncaknya. Khairul pulang ke rumah dengan wajah yang sangat teruja. Dia memberitahu bahwa dia telah mendapat hak untuk satu proyek pembangunan resort besar di Langkawi, dan dengan hanya 5 juta ringgit sebagai dana lobi awal, dia pasti boleh mendapatkannya. Sebaik sahaja proyek itu diperolehi, keuntungannya akan menjadi sekurang-kurangnya 50 juta ringgit. Dia membentangkan pelan, angka, dan data analisis pasaran, menjelaskan rancangannya dengan sangat meyakinkan. Hanya kemudian saya tahu bahwa semuanya palsu. Pada masa itu, syarikat saya juga sedang mengalami sedikit kesukaran. Seorang pelanggan besar tiba-tiba membatalkan kontrak, menjejaskan aliran tunai. 5 juta ringgit adalah jumlah yang sangat besar. Hampir semua dana cair yang saya ada. Buat pertama kalinya, saya teragak-agak. "Abang," kata saya dengan suara yang penuh rasa bersalah. "Jumlahnya terlalu besar. Syarikat pun tengah susah sekarang nih. Boleh tak kita tunggu sekejap lagi?" Pada saat itu, senyuman di bibir Khairul hilang. Dia memandang saya dengan pandangan yang dingin dan penuh kekecewaan, sangat berbeza dari biasa. "Sayang tak percaya abang?" dia bertanya. "Semua yang abang buat nih untuk keluarga kita. Awak tak suka kalau abang ada bisnis sendiri? Awak tak suka kalau abang tak lagi digelar suami Puan CEO?" Kemudian, seperti biasa, ibu mentua saya, Puan Salmah, menyimbah minyak ke dalam api. "Kan mak dah cakap, perempuan nih kalau dah pegang duit sikit, mula nak pandang rendah pada suami. Duit dia simpan ketat-ketat. Fasal suami, sikit pun tak fikir. Kesian anak aku si Khairul nih, dapat istri yang pentingkan diri sendiri." Kata-kata mereka menusuk harga diri saya seperti pisau. Saya bukan pentingkan diri sendiri. Saya hanya bimbang tentang kestabilan keluarga kami, tetapi di mata mereka, saya sudah menjadi istri yang paling teruk. Buat pertama kalinya selepas beberapa tahun berkahwin, pertengkaran besar berlaku. Dan buat pertama kalinya, saya merasa sangat penat dan tidak berdaya. Penolakan saya untuk memberikan uang itu adalah titisan terakhir yang melimpahkan cawan. Saya memberitahu ayah dengan suara yang serak. Penolakan saya telah merosakkan rancangannya. Dia dan ibunya sadar bahwa lembu tenusu ini tidak lagi mudah diperah. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastik. "Bukan itu sahaja," kata ayah, pandangannya menajam. "Mereka pikir kalau kamu terus menguruskan syarikat, lambat laun kamu akan sadar kemana perginya uang yang diselewengkan. Jadi, mereka terpaksa mencari cara untuk menyingkirkan kamu dan merampas semua harta sekaligus. Pembohongan kamu tentang muflis, yang kamu reka untuk menguji mereka,
secara kebetulan menjadi alasan yang sempurna untuk mereka bertindak. Sekarang saya faham segalanya. Keganasan malam itu bukan kemarahan yang tidak disengajakan. Ia adalah tindakan yang dirancang, satu hukuman, dan permulaan kepada rancangan perampasan harta. Mereka berniat untuk mematahkan semangat saya, membuat saya ketakutan, dan kemudian memaksa saya menandatangani dokumen yang merugikan. Kebencian di dalam diri saya mencapai kemuncaknya. Mereka bukan sahaja menipu saya, tetapi juga menginjak-injak cinta dan pengorbanan saya dengan cara yang paling kejam. Ayah, saya tahu apa yang perlu saya buat sekarang. Saya bangun dan mundar-mandir di dalam bilik. Mereka mahu saya muflis, jadi saya akan tunjukkan pada mereka apa itu muflis yang sebenar. Mereka mahu duit, jadi saya akan pastikan mereka tak dapat pegang walau 1 sen pun. Saya menoleh ke arah ayah dan Encik Rahman. Saya perlukan bantuan ayah dan Encik Rahman. Encik Rahman, segera kumpulkan semua bukti tentang perjudian dan hubungan sulit Khairul Nizam. Saya nak tahu kemana sebenarnya duit saya dibelanjakan. Ayah, Aina perlukan satu bantuan dari ayah. Gunakan rangkaian kenalan ayah untuk menekan sedikit pelanggan-pelanggan Aina Designs yang masih belum membayar, supaya mereka menangguhkan pembayaran buat sementara waktu. Saya nak cipta satu situasi krisis keuangan yang sebenar dalam syarikat. Ayah dan Encik Rahman saling berpandangan, kemudian mengangguk dengan tegas. Teruskan, kata ayah. Sekarang masanya untuk tunjukkan neraka pada mereka. Saya tersenyum dingin. Dalam permainan ini, saya bukan lagi pemain pertahanan. Saya akan menyerang dahulu, dan serangan saya akan memastikan mereka tidak akan dapat bangkit semula. Perang yang sebenar, baru sahaja bermula. Selepas malam neraka itu, saya memulakan tindakan saya keesokan harinya. Kebencian dan dendam membara di dalam diri saya, mengubah kesakitan menjadi rancangan yang dingin dan tajam. Saya tidak akan membiarkan mereka yang telah menginjak-injak saya hidup tenang walau sehari pun. Serangan pertama saya harus ditujukan kepada perkara yang paling mereka hargai, uang dan kemewahan palsu pada saat yang paling tidak dijangka dan dengan cara yang paling kuat. Di bilik bacaan ayah, saya bersemuka dengan pasukan peguam terbaik kumpulan Zentari. Saya menjelaskan segala-galanya dan memberikan mereka file rakaman berharga yang telah ayah perolehi. Peguam kanan, Encik Kamal, selepas mendengar semuanya, mengangguk dengan tegas. Cik Puan Aina, dengan bukti-bukti ini, tidak ada masalah langsung untuk mendakwa Encik Khairul Nizam atas tuduhan mencederakan. Tetapi jika Cik Puan mahukan tamparan yang lebih mematikan, kita perlu menyerang dari segi keuangan secara serentak. Itulah yang saya pikirkan. Saya mahu menuntut kembali semua yang saya miliki dengan serta-merta, kata saya dengan suara yang tegas. Villa di Mont Kiara itu, walaupun kami tinggal bersama, gerannya atas nama saya sepenuhnya. Ia adalah aset yang saya perolehi dengan keuntungan syarikat pribadi saya sebelum harta sepencarian kami terbentuk secara rasmi. Saya mahu mereka dihalau keluar dari rumah itu dengan segera. Encik Kamal mengangguk. Dari segi undang-undang, tiada masalah langsung, Cik Puan Aina. Pagi ini juga kami akan sediakan dokumen dan hantar kepada Encik Khairul Nizam. Mengikut undang-undang, dia perlu mengosongkan rumah itu dalam masa 24 jam. Bagus, saya menyambung. Bekukan semua akaun bank dan kad kredit atas nama saya, termasuk akaun bersama di mana saya adalah pemegang akaun utama. Terutamanya kad keluarga yang saya berikan kepada Puan Salmah dan Khairul Nizam. Pastikan mereka tidak boleh mengeluarkan walau 1 sen pun lagi. Akan diuruskan serta-merta, Cik Puan. Sementara para peguam menguruskan proses undang-undang dengan pantas, saya mengambil satu lagi tindakan. Saya menelepon pengurus sumber manusia syarikat saya, Aina Designs. Puan Liza, saya Aina. Mulai hari ini, berikan Encik Khairul Nizam cuti tanpa gaji. Tuliskan sebabnya sebagai urusan keluarga. Sekat juga semua aksesnya ke sistem dalaman dan email syarikat dengan serta-merta. Puan, tapi... Puan Liza di hujung talian kedengaran terkejut, buat sahaja seperti yang saya arahkan. Ini arahan. Saya berkata dengan tegas dan meletakkan gagang. Saya tahu berita ini akan tersebar dengan cepat di syarikat dan menimbulkan kekecohan, tetapi saya tidak peduli. Saya mahu menyekat semua sumber dan jalan keluar Khairul Nizam, dan mendesaknya ke sudut. Semuanya berjalan dengan pantas seperti ribut. Petang itu, ketika Khairul dan Puan Salmah sedang mabuk dengan perasaan menjadi tuan di villa selepas menghalau saya, sepasukan bailif mahkamah dan Encik Kamal muncul di depan pintu.
Mereka menunjukkan dokumen undang-undang dan menuntut mereka mengosongkan rumah dalam masa 24 jam. Saya dapat bayangkan riak wajah mereka ketika itu, pasti tergamam dan tidak percaya. Khairul menelepon saya seperti orang gila, tetapi saya sudah menyekat nombornya. Dia menelepon ke pejabat, tetapi hanya mendapat jawaban dingin dari penyambut tetamu bahwa saya tiada di pejabat. Pada masa yang sama, Puan Salma sedang meraihkan kemenangan bersama rakan-rakannya di pusat membeli belah. Tetapi apabila dia menghulurkan kad kredit VVIP yang saya berikan, terminal hanya memaparkan mesej dingin, kad disekat. Dia mencoba kad-kad lain, tetapi keputusannya sama. Dimalukan di hadapan rakan-rakannya, dia menelepon Khairul dengan penuh kemarahan dan makian. Sebuah keluarga yang berada di puncak kemenangan, dalam sekelip mata jatuh ke dalam lembah kekeliruan. Mereka tidak faham apa yang sedang berlaku. Mereka tidak faham bagaimana wanita lemah lembut yang mereka bully semalam, hari ini boleh membalas dengan begitu kuat dan tegas. Malam itu, di tengah-tengah pandangan ingin tahu dan bisikan jiran-jiran, mereka terpaksa mengemas barang-barang mereka dengan hina dan meninggalkan villa megah itu. Tanpa tempat tujuan, mereka terpaksa kembali ke rumah pangsa yang usang dan sempit di Gombak, tempat di mana mereka pernah merancang untuk memusnahkan saya. Sungguh satu hukuman yang ironis. Kehilangan rumah, uang, dan pekerjaan, Khairul berubah menjadi seperti binatang yang terdesak. Dia mula mencari saya. Dia datang sehingga ke banglo ayah, menjerit-jerit meminta untuk berjumpa dengan saya, tetapi dia hanya berhadapan dengan pagar besi yang tertutup rapat dan pengawal keselamatan yang dingin. "Aina Sofia, keluar sekarang." "Kau buat apa nih? Kau dah gila ke?" Dia menjerit dengan suara yang penuh kemarahan dan tidak berdaya. Saya memandang lelaki yang sedang meracau terdesak itu dari balkoni tingkat 2. Tiada sedikit pun rasa kasihan di hati saya. "Ini baru permulaan, Khairul Nizam. Kesakitan yang kau berikan pada aku akan pulangkan berkali ganda. Tetapi saya tahu manusia seperti Khairul tidak akan mudah mengalah. Apabila semua jalan tertutup, dia pasti akan menggunakan cara yang kotor. Dan seperti yang saya jangkakan, dia memulakan kampen untuk memburukan nama saya. Dia mula bercerita kepada semua rakan-rakan sepunya dan rakan niaga bahwa saya telah curang dan melarikan diri bersama kekasih gelap saya selepas mengambil semua uang syarikat. Dia mencipta kisah tragis sebagai suami yang malang dikhianati oleh istri. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, tetapi habar angin itu mula menjejaskan reputasi saya dan syarikat. "Ayah, kita kena buat sesuatu," saya berkata kepada ayah, tidak dapat menyembunyikan kebimbangan saya. "Biarkan sahaja," ayah menjawab dengan tenang sambil menyelak surat habar. "Semakin dia meroyan dan memburukkan nama kamu, semakin teruk dia akan jatuh apabila kebenaran terbongkar nanti. Kita hanya perlu bersabar dan kumpulkan lebih banyak bukti. Apabila tiba masanya, kita akan berikan satu tamparan yang mematikan." Kata-kata ayah menenangkan saya. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Dalam permainan ini, pihak yang mempunyai masa dan lebih banyak kata tersembunyi adalah saya. Tetapi jauh di sudut hati, satu lagi persoalan yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Khairul muncul. Dengan siapa dia curang? Wanita mana yang bersekongkol dengannya untuk merancang kejatuhan saya? Rahasia itu juga akan terbongkar tidak lama lagi. Selepas serangan keuangan yang preemptif itu, saya tahu saya telah menguasai keadaan buat sementara waktu. Khairul dan keluarganya berada dalam keadaan kelam kabut, terpinga-pinga mencari jalan untuk mempertahankan diri di tengah-tengah kehilangan yang tiba-tiba. Tetapi saya tidak boleh leka dengan kemenangan. Habar angin jahat yang disebarkan oleh Khairul masih seperti pisau tajam yang secara senyap-senyap melukai nama baik saya. Lebih penting lagi, saya perlu mencari orang ketiga, wanita yang bersekongkol dengan Khairul untuk mengkhianati saya. Mencari dia bukan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ia adalah untuk mendapatkan bukti tambahan bagi kes perceraian dan penipuan, dan untuk mengukuhkan lagi hujah saya. Saya menyerahkan tugas ini kepada Encik Rahman. Dengan rangkaian kenalan dan pengalamannya, saya percaya dia akan dapat mencari kebenaran dengan cepat. Sementara menunggu hasil siasatan, saya menumpukan perhatian untuk menstabilkan Aina Designs. Ketiadaan Khairul secara tiba-tiba dan habar angin di luar telah menimbulkan sedikit kekecohan. Saya memutuskan untuk mengadakan mesyuarat bersama semua kaki tangan. Berdiri di hadapan mereka yang telah bersama saya selama bertahun-tahun, saya tidak berselindung.
Saya mengakui secara jujur bahwa perkawinan saya sedang menghadapi masalah dan Encik Khairul Nizam tidak akan masuk ke pejabat buat sementara waktu. Saya tidak menceritakan butiran lanjut, tetapi saya menegaskan bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak akan menjejaskan operasi syarikat sama sekali. Saya tahu Anda semua keliru, kata saya dengan suara yang jelas dan kuat, tetapi percayalah pada saya, dan percayalah pada Aina Designs. Ribut ini akan berlalu, dan syarikat kita akan menjadi lebih kuat. Saya perlukan sokongan Anda semua. Sikap saya yang jujur dan yakin telah menenangkan para kaki tangan. Mereka memandang saya dengan pandangan hormat dan percaya. Mesyuarat itu bukan sahaja menstabilkan keadaan dalaman, tetapi juga membantu saya mendapatkan kembali kedudukan saya sebagai seorang pemimpin. Untuk melupakan kesakitan, saya menenggelamkan diri dalam kerja seperti orang gila. Saya meneliti semula setiap proyek, bertemu dengan setiap rekan niaga secara pribadi. Dan dalam proses itulah saya menemui lubang-lubang keuangan besar yang ditinggalkan oleh Khairul. Kontrak palsu, perbelanjaan yang tidak masuk akal, pembekal yang tidak wujud, dia telah lama menyelewengkan dana syarikat saya dengan cara yang sistematik dan licik. Setiap tanda tangan yang ditinggalkannya pada dokumen palsu menjadi bukti yang jelas untuk jenayah penipuannya. Beberapa hari kemudian, Encik Rahman masuk ke pejabat saya dengan sebuah file. Wajahnya serius. "Cik Puan Aina, kami dah jumpa perempuan tuh." Dia meletakkan file itu di atas meja. Jantung saya berdegup kencang. Saya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan membuka file itu. Gambar pertama muncul, dan dunia saya runtuh sekali lagi. Dalam gambar itu, Khairul sedang tersenyum lebar sambil memeluk bahu seorang wanita. Wanita itu adalah seseorang yang tidak mungkin saya lupakan. Sahabat baik saya sejak zaman universiti, Maya Sari. Maya yang telah melalui zaman susah di universiti bersama saya. Maya yang telah menyokong saya di sisi ketika saya memutuskan untuk meninggalkan keluarga demi Khairul. Maya, tempat saya meluahkan segala rahasia dan masalah. Tetapi sekarang, dia sedang berpelukan dengan suami saya. Kejutan ini lebih hebat daripada ketika saya mengetahui wajah sebenar Khairul. Pengkhianatan dari sahabat baik, seseorang yang saya anggap seperti adik-beradik, adalah 1000 kali lebih menyakitkan dan pahit. Macam mana? Dia. Suara saya serak dan tergagap-gagap. Sejak bila mereka bersama? Menurut siasatan kami, Cik Puan, Encik Rahman merendahkan suaranya, hubungan mereka bermula hampir setahun yang lalu. Maya Sarilah yang membantu Encik Khairul Nizam mendapatkan kepercayaan Cik Puan pada mulanya dengan memberikan maklumat tentang kelemahan pesaing dan rangkaian kenalan untuk memenangi beberapa kontrak kecil. Dan dia juga yang menasihatinya tentang cara-cara paling licik untuk menyelewengkan dana syarikat. Saya terduduk di kerusi. Kepala saya berpusing. Rupa-rupanya saya telah membela seekor ular di sebelah saya tanpa saya sedari. Teringat kembali saat-saat Maya datang ke rumah, menunjukkan simpati dan memujuk setiap kali saya mengeluh tentang tekanan kerja. Teringat kata-katanya yang menasihati saya supaya mempercayai suami sepenuhnya, bahwa lelaki perlukan perniagaan mereka sendiri. Semuanya adalah lakonan. Dia dan Khairul, selangkah demi selangkah, telah menolak saya ke dalam perangkap yang mereka gali. "Ada lagi, Encik Rahman?" tanya saya. Suara saya telah berubah menjadi dingin tanpa emosi. "Cik Puan, ada satu lagi perkara yang kami temui. Uang sebanyak 5 juta ringgit yang diminta oleh Encik Khairul Nizam daripada Cik Puan baru-baru ini sebenarnya bukanlah untuk pelaburan proyek." Encik Rahman menyela kehelaian seterusnya dalam file. "Uang itu adalah untuk membayar hutang Mayasari kepada Ahlong akibat kalah dalam pertaruhan sukan haram. Dia sedang dikejar oleh Samseng, dan Encik Khairul Nizam telah berjanji untuk menyelesaikannya." Semua kepingan teka-teki kini tersusun dengan sempurna. Sebuah gambaran besar yang terpalit dengan pengkhianatan, penipuan, dan eksploitasi terbentang di hadapan mata saya dengan begitu jelas dan menjijikkan. Saya bukan ditipu oleh seorang, tetapi oleh sebuah perikatan syaitan. Saya menutup file itu. Tiada lagi air mata yang mengalir, kesakitan telah berubah menjadi api kebencian yang membara. "Encik Rahman," saya mengangkat kepala. Pandangan saya setajam bilah pedang. Saya mahu semua maklumat ini didedahkan, biar semua orang tahu wajah sebenar dua manusia tak bermaruah nih. Encik Rahman mengangguk. "Apakah rancangan Cik Puan?" "Sediakan satu sidang akbar," kata saya dengan tegas. "Tetapi bukan sidang akbar biasa.
Saya mahu ia diadakan di tempat yang mereka langsung tidak jangkakan, dan secara tiba-tiba. Saya mahu menanggalkan topeng mereka di hadapan seluruh dunia, biar mereka tiada tempat lagi untuk menyorok. Sandiwara saya akan mempunyai 2 lagi pelakon utama, dan saya akan menghadiahkan mereka peranan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Penghinaan yang telah mereka berikan kepada saya akan pulangkan bersama bunganya sekali. Satu kesejukan menjalar di hati saya. Saya tahu saya telah berubah. Saya bukan lagi Aina Sofia yang naif, tetapi saya tidak menyesal. Kerana merekalah yang telah menjadikan saya begini. Sementara saya dan pasukan ayah sedang senyap-senyap menyediakan serangan balas seterusnya, Khairul dan Puan Salmah, di tengah-tengah kekalutan akibat tekanan keuangan, memutuskan bahwa mereka tidak boleh duduk diam lagi. Terdesak, mereka memilih cara yang biasa tetapi sangat rendah, yaitu memainkan peranan sebagai mangsa secara terbuka. Mereka mahu memburukkan nama saya, mencipta skandal yang bising untuk menekan saya dan memaksa saya ke meja rundingan. Tempat yang mereka pilih ialah lobi utama bangunan di mana Aina Designs beroperasi. Pagi Isnin, ketika para pekerja sedang sibuk masuk ke pejabat, mereka muncul. Puan Salmah memakai pakaian yang lusuh dan koyak, rambutnya kusut masai. Dia duduk di tengah-tengah lobi dan memulakan lakonannya, menumbuk-numbuk dada dan meraung. Tolong tengok semua orang. Menantu aku, bos syarikat nih, dah buang suami dia dan halau mak mentua lepas dah kaya. Khairul berdiri di sebelahnya dengan penampilan yang menyedihkan. Sut segaknya yang biasa telah digantikan dengan kemeja yang renyuk, wajahnya cengkung, dan matanya lesu. Dia melakonkan watak seorang lelaki yang hancur kerana penderitaan dengan sempurna. Dia tidak banyak bercakap, hanya sesekali mengeluh dan menutup muka dengan tangannya, memainkan peranan sebagai mangsa yang malang. Lakonan mereka serta-merta menarik perhatian ramai. Pekerja dari syarikat lain di bangunan itu, pelawat, dan orang ramai yang ingin tahu mula berkumpul. Beberapa orang mula mengeluarkan telepon bimbit untuk merekam video dan mengambil gambar. Puan Salmah, melihat penonton semakin ramai, menjadi semakin bersemangat. Dia mula mereka-reka cerita tragis. Dia mengatakan saya telah berubah hati dan curang selepas berjaya. Dia mengatakan saya telah merampas semua harta keluarga dan menghalau suami dan ibu mentua ke jalanan tanpa sepeser pun uang. Dia nak ceraikan anak saya, jadi dia tuduh anak saya berjudi, curang, macam-macam lagi. Dia terseduh sedan. Anak saya si Khairul ni baik, rajin kerja, hanya tahu istri sahaja. Mana adil dia dituduh macam ni? Mana keadilan di dunia ni? Kebohongan yang tidak tahu malu dan penampilan menyedihkan mereka berdua telah menipu ramai orang. Bisikan-bisikan mula kedengaran. Ya Allah, bos tu nampak cantik dan berkebolehan, tak sangka perangai macam tu, memang tak boleh nilai orang dari luaran. Kesiannya suami dia, nampak baik orangnya. Pengawal keselamatan bangunan cuba campur tangan, tetapi Puan Salmah membuat lebih banyak kecoh. Dia baring di lantai dan mengugut akan membunuh diri jika sesiapa menyentuhnya. Keadaan menjadi huru-hara. Berita itu sampai ke telinga saya dengan cepat. Ketika saya sedang bermesyuarat dengan ketua-ketua jabatan, setiausaha saya berlari masuk dengan muka pucat lesi. Puan, ada masalah besar. Bekas suami dan ibu mentua Puan sedang buat kecoh di lobi. Saya mengerutkan dahi, tetapi tidak panik sama sekali. Semuanya dalam jangkaan saya. Mesyuarat kita tangguh sekejap, kata saya dengan tenang. Semua orang boleh kembali bekerja. Biar saya yang uruskan hal ini. Saya bangun dan berjalan ke tingkap, memandang ke bawah ke arah orang ramai yang riuh rendah di lobi. Akhirnya kau datang juga, saya berpikir dalam hati. Pentas sudah sedia, penonton pun sudah cukup ramai. Sekarang, giliran saya untuk muncul. Saya tidak turun seorang diri. Saya menelepon Encik Rahman. Encik Rahman, semua dah sedia? Ya, Cik Puan Aina. Semuanya sudah siap sedia. Suara Encik Rahman di hujung talian sangat tenang. Para wartawan dari media utama negara sedang menunggu di kafe seberang jalan. Skrin LED gergasi di luar bangunan juga sudah disambungkan dan hanya menunggu isyarat dari Cik Puan. Bagus. Kita mulakan sekarang. Saya meletakkan telepon dan menarik nafas dalam-dalam. Saya membetulkan sut biru gelap saya dan merapikan rambut saya yang diikat kemas. Pantulan diri saya di cermin tingkap kelihatan dingin, yakin, dan berwibawa. Saya bukan lagi Aina Sofia yang lemah dahulu. Saya keluar dari bilik mesyuarat dan menuju ke lift.
Para kaki tangan memandang saya dengan pandangan yang bercampur antara ingin tahu dan bimbang. Saya mengangguk ringan kepada mereka, memberi isyarat bahwa semuanya di bawah kawalan saya. Sebaik sahaja saya keluar dari lift, semua mata tertumpu kepada saya, bunyi bising serta merta senyap. Puan Salmah dan Khairul juga berhenti berlakon dan menoleh ke arah saya. Khairul kelihatan sedikit tergamam, manakala Puan Salmah mengetap bibir, bersedia untuk melontarkan sumpahan baru. Tetapi saya tidak memberinya peluang. Saya tidak mendekati mereka. Saya berjalan lurus ke pintu utama bangunan dan berdiri di bawah skrin LED gergasi. Dan skrin itu tiba-tiba menyala terang. Bukannya video iklan biasa, tetapi satu video mula dimainkan. Ia adalah rekaman dari kamera keselamatan tersembunyi di ruang tamu rumah saya pada malam kejadian itu. Orang ramai mendongak memandang skrin, dan mereka melihat. Mereka melihat bagaimana Khairul Nizam, yang melakonkan watak mangsa yang malang, mencengkam rambut saya dan menampar pipi saya. Mereka melihat bagaimana ibu mentuanya, Puan Salmah, yang menangis tersedu-sedan, menghasut anaknya dengan berkata, bagi dia pengajaran betul-betul. Video itu tamat, tetapi skrin tidak padam. Rekaman audio perbincangan rahasia mereka di rumah pangsa usang mereka mula dimainkan. Suara Khairul, Puan Salmah, malah bapak mentua saya kedengaran dengan jelas, membincangkan rancangan perceraian dan komplot untuk merampas rumah saya. Orang ramai terdiam 1000 bahasa. Mereka yang sebentar tadi bersimpati dengan ibu dan anak itu kini memandang mereka dengan pandangan jijik dan marah. Penipu, dasar penipu betul. Ya Tuhan, tak tahu malunya. Jeritan mula kedengaran. Barulah saya berpaling. Saya mengambil mikrofon yang dihulurkan oleh pengawal keselamatan dan berdiri di tengah-tengah lobi, memandang tepat ke arah dua beranak yang membeku seperti batu dengan muka sepucat kertas itu. Puan Salmah dan Encik Khairul Nizam, suara saya bergema melalui pembesar suara, jelas dan tegas. Lakonan Anda berdua memang hebat, tapi nampaknya sudah tiba masanya untuk tirai dilabuhkan. Sandiwara mereka telah hancur sama sekali. Tetapi saya tahu hukuman untuk mereka tidak akan berakhir di sini, karena penonton paling istimewa untuk persembahan hari ini belum lagi muncul. Pendedahan secara terbuka di lobi bangunan itu memberikan kejutan besar bukan sahaja kepada keluarga Khairul, tetapi juga kepada pendapat umum. Dengan serta-merta, portal berita utama berlumba-lumba mengeluarkan artikel, membalikan keadaan sepenuhnya. Video dan file audio tersebar dengan pantas, menjadi bukti yang tidak dapat disangkal tentang wajah sebenar keluarga mereka. Dari kedudukan sebagai mangsa yang malang, mereka jatuh menjadi penipu, penderhaka, dan manusia tamak di mata seluruh masyarakat. Raka niaga dan jenama yang coba dipertahankan oleh Khairul selepas saya memutuskan hubungan, kini semuanya berpaling tadah. Dia terpencil sepenuhnya. Tetapi saya berpendapat hukuman dari pendapat umum sahaja tidak mencukupi. Saya mahu mereka menerima hukuman undang-undang. Sejurus selepas insiden di lobi, saya bersama pasukan peguam saya secara resmi memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jaring undang-undang yang telah saya pasang kini mula mengetat. Saman saya terdiri daripada dua bahagian utama. Yang pertama adalah tuntutan perceraian. Saya menyatakan dengan jelas fakta penderaan fisikal dan mental oleh Khairul Nizam, serta rancangan keluarga mentua untuk merampas harta saya. Saya menuntut agar perceraian diluluskan, dan karena sebahagian besar harta adalah milik saya sebelum perkawinan atau diperolehi oleh saya menuntut agar semua harta itu menjadi milik saya, tanpa pembahagian kepada Khairul. Bahagian kedua, dan yang lebih penting, adalah laporan jenayah. Berdasarkan bukti yang dikumpul, kami mendakwa Khairul Nizam atas dua pertuduhan. Penderaan dengan niat menyebabkan kecederaan parah berdasarkan tindakannya memukul saya, dan penipuan di bawah akta syarikat serta kesalahan pecah amanah jenayah karena rancangan sistematiknya menyelewengkan dana dari Aina Designs. Puan Salmah juga didakwa sebagai subahat. Pendakwaan tidak berhenti di situ. Saya menyasarkan individu lain yang bersekongkol dengan Khairul dalam penipuan ini, Maya Sari. Walaupun tiada bukti langsung bahwa dia terlibat secara langsung dalam komplot perampasan harta saya, hubungan sulitnya dengan Khairul adalah fakta yang jelas. Peguam saya menghantar surat rasmi kepada syarikat tempat Maya bekerja pesaing saya dalam industri reka bentuk. Surat itu memberitahu tentang hubungan tidak bermoralnya dengan Khairul, dan pada masa yang sama memberi amaran tentang kemungkinan dia telah membocorkan rahasia syarikat mereka kepada Khairul. Ini bukan tindakan undang-undang.
tetapi serangan licik yang boleh memberikan tamparan hebat kepada reputasi dan kerjayanya. Saya mahu dia merasakan bagaimana rasanya dipulaukan dan dicurigai oleh rakan-rakan sekerja, sama seperti yang saya alami. Jaring undang-undang dipasang dengan rapi dan meluas. Mahkamah menerima saman, dan pihak berkuasa juga memulakan siasatan. Mereka memanggil Khairul dan Puan Salmah untuk disoal siasat. Berhadapan dengan bukti yang tidak dapat disangkal, terutamanya file audio dan rekod transaksi bank. Mereka tidak dapat lagi menafikan, tetapi sifat degil dan tamak mereka tidak berubah. Daripada mengakui kesalahan dan memohon kelonggaran, mereka memilih untuk saling menuding jari. Di balai polis, Puan Salmah menangis tersesak-esak, mendakwa dia orang tua dari kampung yang tidak tahu apa-apa. Semuanya dirancang oleh Khairul seorang, dan dia hanya mengikut secara membuta tuli karena terlalu sayangkan anak. Dia coba menjadikan dirinya mangsa anaknya sendiri. Sebaliknya, Khairul coba menyalahkan saya dan Maya. Dia mengatakan saya adalah istri yang suka mengongkong dari segi keuangan, yang membuatnya tertekan dan mencari ketenangan pada Maya. Penyelewengan dana syarikat pula adalah hasutan Maya, dan mendakwa Maya adalah dalang di sebalik semua kejadian. Pergaduhan mereka bukan lagi hanya menentang saya, tetapi telah menjadi pergaduhan dalaman yang hodoh. Semakin banyak kebenaran terungkap, semakin hodoh wajah mereka. Selama ini, saya langsung tidak menonjolkan diri. Saya menyerahkan segala urusan kepada peguam dan ayah. Saya perlukan masa untuk menyembuhkan luka hati dan bersedia untuk perbicaraan yang akan datang. Saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan sukar, tetapi saya sudah bersedia. Setiap hari, peguam melaporkan perkembangan kes kepada saya. Pihak Khairul telah mengupah seorang peguam yang cukup handal, terkenal dengan kepakarannya mencari kelemahan undang-undang. Mereka akan coba mengurangkan hukuman dan melengahkan masa. Mereka akan coba mencari kelemahan kita, Cik Puan Aina, kata Encik Kamal melalui telepon. Mereka mungkin akan mendakwa file audio itu diperoleh secara haram atau coba membeli saksi. Kita perlu sangat berhati-hati. Saya faham, tetapi saya percaya pada keadilan dan bukti kukuh yang kami ada. Saya bukan sahaja mempunyai file audio penderaan dan rekod transaksi bank, tetapi juga keseluruhan buku akaun Aina Designs yang merekodkan secara terperinci setiap aliran dana haram yang dilakukan oleh Khairul. Setiap angka adalah anak panah yang tidak dapat dielak yang menuju ke lehernya. Saya duduk di bilik bacaan ayah, membaca semula semua bahan dan menyusun semula setiap cebisan bukti. Saya bukan lagi istri yang menderita mencari kebenaran. Saya telah menjadi penyiasat dan pendakwa raya dalam kes hidup saya sendiri. Saya mencatat setiap garis masa, kejadian, dan pembohongan mereka dengan teliti. Supaya apabila saya berdiri di mahkamah, saya adalah orang yang paling tahu segalanya, dan tidak akan memberikan mereka walau sedikit pun ruang untuk melarikan diri. Jaring telah dipasang, dan mangsa berada di dalamnya. Kini, hanya tinggal menunggu hari perbicaraan untuk jaring itu ditarik secara rasmi dan menamatkan segalanya. Tetapi jauh di sudut hati, saya merasakan satu kebimbangan yang samar-samar. Manusia seperti Khairul, apabila terdesak, adakah dia akan menerima nasibnya dengan pasrah, atau adakah dia akan melakukan sesuatu yang lebih gila dan berbahaya? Kebimbangan saya tidak salah. Apabila hari perbicaraan semakin dekat, dan semua usaha untuk menafikan atau menuding jari kepada orang lain menemui jalan buntu, keputusasaan telah mengubah Khairul menjadi binatang buas yang sebenar. Dia tahu bahwa mengikut proses undang-undang, dia tidak dapat mengelak hukuman penjara bertahun-tahun. Dia sudah tiada apa-apa lagi untuk kehilangan. Dan orang yang tiada apa-apa untuk kehilangan boleh melakukan perkara yang paling mengerikan. Dia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir yang terdesak, gila, dan kejam, menculik saya. Rancangannya dilaksanakan bersama beberapa orang samseng yang dikenalinya di meja judi. Matlamat mereka bukan uang tebusan. Matlamat mereka adalah untuk mendapatkan tanda tangan saya pada surat perjanjian yang telah disediakan. Surat yang menyatakan saya menarik balik semua saman, dan pada masa yang sama memindahkan separuh pegangan saham Aina Designs dan villa di Mont Kiara kepadanya. Bagi orang yang terdesak, ia adalah rancangan yang sempurna. Dia percaya, jika dia dapat menangkap saya dan mengasingkan saya dari perlindungan ayah dan peguam, dia boleh menundukkan saya dengan keganasan dan ugutan. Petang itu, saya ada janji temu dengan seorang rakan niaga penting di sebuah restoran di Kuala Lumpur. Seperti biasa, saya memandu sendiri.
Ayah telah beberapa kali menawarkan untuk menyediakan pengawal pribadi, tetapi saya menolak. Saya tidak mau hidup saya sentiasa di bawah pengawasan seseorang. Saya terlalu leka dan memandang rendah kegilaan Khairul. Ketika saya sedang memandu di sebatang jalan yang agak sunyi, sebuah lori kecil tiba-tiba keluar dari lorong dan menghalang laluan kereta saya. Saya menekan brek kecemasan, jantung saya terasa gugur. Pada masa yang sama, sebuah motosikal lain dari belakang menghampiri dan menyekat jalan keluar saya. Pintu lori terbuka, dan dua orang lelaki berwajah bengis turun membawa pipe besi dan berjalan lurus ke arah kereta saya. Saya ketakutan, mengunci pintu kereta dan dengan tangan yang menggeletar mencari telepon bimbit, tetapi sudah terlambat. Seorang daripada mereka memecahkan cermin tingkap di bahagian pemandu dengan pipe besi. Serpihan kaca berterbangan ke semua arah, mengenai lengan saya. Dengan bunyi yang nyaring, pintu kereta dibuka dari luar. Tangan yang kasar menarik saya keluar dari kereta. Saya menjerit dan meronta-ronta, tetapi sia-sia. Mereka menutup mulut saya, menolak saya masuk ke dalam lori, dan dengan pantas melarikan diri. Semuanya berlaku dalam masa beberapa puluh saat sahaja. Saya dicampakkan ke dalam bahagian belakang lori yang gelap dan berbau hapak. Lori itu meluncur dengan laju. Saya diselubungi ketakutan yang melampau. Air mata saya mengalir deras. Saya pikir saya akan mati. Saya pikir sandiwara hidup saya akan berakhir dengan begitu tragis. Tetapi di tengah-tengah kekalutan itu, saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang sejuk di pergelangan tangan saya. Jam tangan pintar yang ayah hadiahkan beberapa hari lalu, pakai sahaja, kata ayah. Ia bukan sekadar jam. Kata-kata ayah terngiang-ngiang di telinga. Ini bukan jam tangan biasa. Ia mempunyai sistem pengesanan GPS mikro dan butang kecemasan yang disamarkan dengan licik. Jika butang itu ditekan selama 3 saat, ia akan secara otomatik menghantar isyarat kecemasan dan lokasi tepat kepada Encik Rahman dan pasukan keselamatan kumpulan. Satu sinaran harapan muncul di dalam kegelapan. Saya coba bertenang sedaya upaya. Saya tidak boleh dikesan. Saya berpura-pura pengsan, melonglaikan badan saya. Dalam kesempatan mereka leka, saya dengan berhati-hati meraba butang kecil di sisi jam dengan tangan saya yang satu lagi. Jantung saya berdegup seperti mahu pecah. Bagaimana jika mereka perasan? Bagaimana jika isyarat tidak sampai? Tetapi saya tiada pilihan lain. Saya memejamkan mata, mengetap gigi, dan menekan butang itu. 1, 2, 3. Getaran halus dari jam tangan memberitahu saya isyarat telah dihantar. Lori itu membawa saya ke sebuah gudang terbiar di pinggir Selangor. Tempat itu lembab, kotor, dan dipenuhi bau sampah. Mereka mengikat saya pada sebuah kerusi besi yang usang. Tidak lama kemudian, Khairul muncul. Penampilannya tidak lagi segak seperti dahulu. Rambutnya kusut masai, matanya merah menyala, wajahnya cengkung dan kelihatan gila. Dia tersenyum sinis melihat saya. "Hai, sayang." Terkejut, dia menarik sebuah kerusi lain dan duduk di hadapan saya. "Kan abang dah cakap, jangan desak abang sampai ke jalan mati. Sekarang macam mana? Siapa yang berkuasa?" Dia meletakkan satu file dokumen dan sebatang pen di atas meja kayu yang reput. "Tanda tangan di sini, Aina Sofia." Suaranya berubah menjadi dingin. "Tanda tangan sahaja, dan semuanya akan selesai. Abang akan hantar sayang ke tempat yang selamat, dan abang akan tinggalkan negara ini. Kita takkan jumpa lagi." Saya melihat dokumen itu, seperti yang saya jangkakan. Surat penarikan balik saman dan perjanjian pindah milik harta. "Kalau saya tak tanda tangan?" tanya saya, coba menahan suara saya daripada bergetar. Khairul ketawa seperti binatang. "Tak tanda tangan?" Dia bangun dan mendekati salah seorang konconya, merampas sebilah pisau tajam. Dia kembali dan meletakkan bilah pisau yang sejuk itu perlahan-lahan di pipi saya. "Kau ni cantik, Aina. Abang tak nak cederakan kau. Tapi kalau kau tak dengar cakap, satu parut kecil di muka cantik kau ni boleh jadi kenangan yang takkan dilupakan, kan?" Bilah pisau yang sejuk di kulit membuat saya menggigil. Tetapi anehnya, saya tidak lagi merasa takut. Saya tahu ayah dan Encik Rahman telah menerima isyarat dan sedang dalam perjalanan ke sini. Saya hanya perlu melengahkan masa. "Baiklah," saya sengaja berkata dengan suara yang tergetar-getar. "Jangan apa-apakan saya akan tanda tangan. Tapi, boleh saya dapatkan air? Saya haus sangat." Khairul kelihatan berpuas hati. Dia mengisyaratkan konconya untuk membawa air.
Tepat pada masa inilah, ketika perhatian semua orang teralih kepada air yang dibawa, saya tahu pengepungan di luar gudang sedang mengetat. Sandiwaranya akan berakhir tidak lama lagi. Konco Khairul membawa sebotol air mineral yang telah dibuka dan dengan kasar menyuapnya ke mulut saya. Saya berpura-pura lemah, minum beberapa teguk dan sengaja menumpahkan air, membasahi pakaian saya. Penampilan saya yang menyedihkan nampaknya sangat memuaskan hati Khairul. Dia menghalau konconya dengan isyarat tangan, "Dah minum, sekarang tanda tangan." Dia meletakkan semula pen di tangan saya. "Jangan main-main. Kesabaran abang ada hadnya." Saya memegang pen dengan tangan yang menggeletar, mata saya berpura-pura melihat dokumen. Tetapi sebenarnya, telinga saya tertumpu pada setiap pergerakan di luar gudang. Angin yang meniup melalui celah-celah bumbung zinc yang usang mengeluarkan bunyi yang menyeramkan. Bunyi cengkerik, bunyi anjing menyalak dari jauh. Dan kemudian, saya terdengar satu bunyi lain. Sangat halus, tetapi dalam kesunyian ini, ia begitu jelas. Bunyi ramai orang bergerak secara teratur, memijak batu-batu kerikil. Mereka telah tiba. Saya sengaja menjatuhkan pen ke lantai. "Alamak, maaf." Tangan saya menggeletar sangat. Konco yang berdiri berdekatan mengerutkan dahi dan membongkok untuk mengambil pen. Tepat ketika dia membongkok, satu bunyi dentuman yang menggegarkan bergema. Pintu zinc gudang itu dirempuh dengan kekuatan yang luar biasa, tercabut dari engselnya dan jatuh ke lantai. Debu berterbangan. Sebelum Khairul dan konco-konconya sempat bertindak, berpuluh-puluh anggota keselamatan bersenjata menyerbu masuk seperti air bah. Yang mengetuai di hadapan tidak lain dan tidak bukan ialah Encik Rahman. Pada masa yang sama, tingkap-tingkap lain di gudang itu pecah, dan anggota polis yang lengkap bersenjata turut masuk serentak. "Jangan bergerak, polis! Letak senjata!" Suara berwibawa bergema melalui pembesar suara. Khairul dan konco-konconya benar-benar terperangkap. Mereka membeku di tempat dengan muka sepucat mayat. Konco yang baru mengambil pen tadi tergesa-gesa membuangnya dan mengangkat kedua-dua belah tangan. Tetapi Khairul, yang diselubungi kegilaan melampau, tidak menyerah begitu sahaja. Dia menyambar pisau di atas meja, meluru ke arah saya, dan meletakkannya di leher saya. "Jangan dekat." Semua berundur. Dia menjerit seperti orang gila. "Kalau tak, aku bunuh perempuan nih." Bilah tajam pisau itu betul-betul di arteri leher saya menahan nafas, setitis darah mula mengalir. "KHA Airu El Nizam, awak dah gila, lepaskan Cik Puan." Jerit Encik Rahman dengan pandangan setajam pisau. "Lepaskan dia dan serah diri, awak masih ada peluang untuk hidup." "Peluang untuk hidup?" Khairul ketawa gila. "Kamu semua yang desak aku sampai ke jalan mati. Aku dah tak ada apa-apa nak rugi. Hari ini, sama ada aku dapat duit dan larikan diri, atau perempuan ini mati dengan aku." Dia menguatkan cengkamannya, dan bilah pisau itu menekan lebih dalam, nafasnya yang kasar terasa di leher saya, berbau arak bercampur dengan bau keputusasaan. Saya perlu melakukan sesuatu. Panik sekarang hanya akan memburukkan keadaan. Saya menarik nafas dalam-dalam, walaupun jantung saya berdegup kencang, saya coba bercakap setenang mungkin. "Abang, sudahlah. Masih boleh berpatah balik." "Diam." Dia menggeram. "Kau tak layak cakap dengan aku. Kalau abang bunuh saya, abang ingat abang boleh terlepas. Ayah saya takkan biarkan abang. Dia akan buru abang sampai ke lubang cacing." Saya terus coba mengalihkan perhatiannya. "Aku tak peduli." Satu perang psikologi yang tegang berlaku selama beberapa saat. Ketika perhatian Khairul teralih kepada kata-kata saya melihat Encik Rahman memberi isyarat senyap kepada seorang lelaki di belakangnya, seorang pengawal pribadi yang saya tahu mahir dalam seni mempertahankan diri. Dia bergerak tanpa suara seperti harimau kumbang. Dan semuanya berlaku dalam sekelip mata. "Buk!" Satu bunyi tumpul bergema. Pengawal itu menghentak belakang kepala Khairul dengan kuat menggunakan pangkal senapang. Terkena serangan yang tidak dijangka dan tepat, Khairul terhuyung-hayang. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. Serta-merta, dua orang anggota polis lain meluru dan menahannya di lantai, menggarinya. Operasi menyelamat yang mendebarkan itu telah berakhir. Encik Rahman bergegas datang dan membuka ikatan di tangan saya. Cik Puan tak apa-apa?" Saya menggelengkan kepala. Kaki saya masih menggeletar, tetapi hati saya terasa jauh lebih ringan. Saya melihat Khairul yang sedang diiring keluar. Dia tidak lagi menjerit, hanya matanya yang kosong memandang ke hadapan. Semua komplotnya, semua helahnya,
semua kegilaannya, telah berakhir di gudang kotor ini. Saya dipapah keluar. Sebuah ambulans sudah menunggu untuk merawat luka saya. Ketika saya duduk di dalam kereta, ayah bergegas datang. Melihat saya selamat, ayah terus memeluk saya dengan erat. "Anakku, tahu tak betapa risaunya ayah?" Suara ayah bergetar. Saya menyandarkan kepala di bahu ayah, merasakan ketenangan yang mutlak. Mimpi ngeri itu benar-benar telah berakhir. Tetapi saya tahu ini belum lagi penghujungnya. Pertarungan terakhir, pertarungan keadilan, menanti di tempat yang jauh lebih formal, mahkamah. Dan di sanalah, saya akan meletakkan noktah terakhir untuk segalanya. 6 bulan selepas operasi menyelamat yang mendebarkan itu, perbicaraan terhadap Khairul Nizam dan rakan subahatnya berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kes ini mendapat perhatian khusus dari media karena ia bukan sahaja melibatkan penipuan dan keganasan, tetapi juga tindakan penculikan yang berani pada akhirnya. Galeri awam dipenuhi oleh keluarga, peguam, dan berpuluh-puluh wartawan. Saya hadir di mahkamah sebagai mangsa dan saksi utama. Saya memilih sut putih yang kemas tetapi tidak terlalu menonjol. Saya mahu dilihat sebagai seorang usahawan yang mematuhi undang-undang, bukan sebagai mangsa lemah yang memerlukan simpati. Sebaik sahaja saya masuk, semua mata tertumpu kepada saya. Saya berjalan dengan tenang ke tempat duduk plaintif dan duduk di sebelah pasukan peguam saya. Di seberang, di kandang tertuduh, duduklah Khairul, Puan Salmah, dan Samseng-Samseng yang terlibat dalam penculikan. Khairul kelihatan 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dahulu kemas kini beruban, dan dengan pakaian penjara yang longgar, matanya kelihatan cengkung. Dia tidak berani menatap saya, hanya menundukkan kepala. Puan Salmah di sebelahnya tidak jauh berbeza. Wanita yang dahulu begitu angkuh kini hanyalah seorang wanita tua yang lemah dan menangis teresak-esak. Perbicaraan bermula dalam suasana yang hikmat. Pendakwa raya membacakan pertuduhan satu persatu, menyenaraikan pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh Khairul dan rakan subahatnya. Setiap kali satu pertuduhan dibacakan, galeri awam berbisik-bisik. Apabila tiba giliran pemeriksaan balas, saya dipanggil ke kandang saksi. Berdiri di sana, berhadapan dengan lelaki yang pernah menjadi suami saya, hati saya terasa anehnya tenang. Perasaan cinta dan benci telah lenyap, seolah-olah hanya kekosongan yang tinggal. Saya menjawab setiap soalan dari hakim dan pendakwa raya dengan jelas. Dari awal perkawinan, tanda-tanda penipuan, kemuncak keganasan, komplot perampasan harta, dan akhirnya insiden penculikan, saya menceritakan segalanya. Tanpa melebih-lebihkan atau merayu simpati, hanya menyatakan fakta dengan tenang. Saya mengemukakan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, file audio penderaan, rekod transaksi bank yang membuktikan penyelewengan, rakaman perbincangan rahasia keluarga mereka, dan akhirnya, file audio dari lokasi penculikan di mana Khairul sendiri mengakui semua komplotnya. Apabila file audio penderaan dimainkan, seluruh mahkamah terdiam, bunyi tamparan, jeritan Khairul, suara hasutan Puan Salmah semuanya bergema dengan begitu jelas dan menyeramkan. Ramai di galeri awam, terutamanya wanita, tidak dapat menahan air mata. Puan Salmah, mendengar semula suaranya sendiri, menjerit dan rebah. Pasukan perubatan terpaksa masuk untuk merawatnya. Apabila tiba giliran peguam bela Khairul, mereka coba berhujah bahwa Khairul bertindak secara tidak sengaja karena tekanan akibat kegagalan perniagaan saya. Mereka coba menggambarkan Khairul sebagai seorang lelaki yang mencintai istrinya tetapi terdesak, tetapi semua hujah mereka menjadi tidak masuk akal dan sia-sia di hadapan bukti-bukti jelas tentang konspirasi yang dirancang. Apabila peguam saya, Encik Kamal, berdiri, perdebatan menjadi lebih sengit. Dia tidak hanya menumpukan pada pertuduhan yang dinyatakan dalam saman. Dia mengemukakan bukti tambahan tentang hubungan sulit Khairul dengan Maya Sari dan peranan Maya dalam membantu penipuan Khairul. Walaupun Maya bukan defendan dalam perbicaraan ini, pendedahan hubungan mereka telah meruntuhkan sepenuhnya hujah pihak Khairul tentang suami yang mencintai istri. Akhirnya, sebelum mahkamah membuat keputusan, apabila diberi peluang untuk membuat kenyataan akhir, saya melepaskan hak saya. Sebaliknya, saya memandang lurus ke arah Khairul yang duduk menunduk di kandang tertuduh. Saya tidak berkata apa-apa, tetapi dari pandangan mata saya, dia mungkin dapat membaca penghinaan, kelegaan, dan sedikit rasa kasihan terhadap seorang manusia yang telah memusnahkan hidupnya sendiri. Apabila Khairul diberi peluang untuk membuat kenyataan akhir, dia berdiri dengan terketar-ketar.
Dia tidak lagi menafikan kesalahannya. Dia berpaling ke arah saya, matanya yang merah bergenang air mata. "Aina," katanya dengan suara yang serak. "Abang minta maaf. Abang tahu tak guna cakap apa-apa sekarang, tapi abang betul-betul minta maaf. Abang salah. Abang buta dengan tamak dan pentingkan diri. Abang dah hilang perempuan terbaik di dunia dengan tangan abang sendiri." Dia mula menangis teresak-esak. "Nanti, bila awak dah mulakan hidup baru, tolonglah sekali-sekala ingat hari-hari bahagia kita dulu. Dan, tolonglah maafkan mak abang. Dia dah tua, dia cuma terlalu sayangkan anak." Sama ada permohonan maafnya itu ikhlas atau hanya lakonan terakhir untuk mengurangkan hukuman, ia tidak lagi bermakna apa-apa bagi saya. Cermin yang telah retak tidak dapat dicantumkan semula. Perbicaraan ditangguhkan untuk mahkamah membuat keputusan. Masa menunggu terasa begitu lama. Saya duduk sambil memegang erat tangan ayah. Ayah menepuk-nepuk tangan saya dengan lembut dan berkata dengan pandangan penuh keyakinan, "Keadilan akan berpihak pada kita, anakku." Akhirnya, pintu kamar hakim dibuka. Hakim yang berwibawa keluar dengan wajah yang serius, dan semua orang di dalam mahkamah berdiri. Dalam kesunyian yang menyesakkan, keputusan akhir, pengadilan keadilan, akan diumumkan. Hakim yang beruban dan berpengalaman itu mengetuk tukul kayunya dengan perlahan, bunyi kering itu bergema di dalam dewan yang sunyi. Beliau mengangkat kertas penghakiman dan mula membacanya dengan suara yang agung dan jelas. Setelah meneliti keseluruhan rekod kes, bukti yang dikemukakan di mahkamah, dan hujah-hujah pihak pendakwaan dan pembelaan, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman akhir seperti berikut. Galeri awam menahan nafas, dan saya dapat mendengar jantung saya berdegup kencang di dalam dada. Ayah menggenggam tangan saya dengan erat, satu dorongan senyap. Defendan, Khairul Nizam, hakim membaca sambil memandang Khairul dengan pandangan yang tegas, didapati bersalah atas pertuduhan mencederakan dengan niat menyebabkan kecederaan parah dengan pemberatan, penipuan di bawah akta syarikat dan pecah amanah jenayah, serta kesalahan menahan dan mengurung secara salah. Mengambil kira semua kesalahan, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun ke atas defendan Khairul Nizam. 20 tahun, angka itu seperti panahan petir. Saya melihat Khairul terhuyung hayang dan terduduk. Jika tidak dipegang oleh warden penjara di kedua-dua belah, dia pasti sudah rebah. Wajahnya pucat lesi tanpa darah. 20 tahun masa mudanya, 20 tahun hidupnya, terpaksa dihabiskan di dalam sel penjara yang dingin. Ia adalah harga yang sangat mahal, tetapi setimpal dengan jenayah yang telah dilakukannya. Hakim menyambung. Defendan, Salmah binti Omar, didapati bersalah atas kesalahan bersubahat dan menyembunyikan penjenayah. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun ke atas defendan Salmah binti Omar. Puan Salmah, mendengar hukuman yang dijatuhkan ke atas dirinya dan anaknya, menjerit pilu dan terus pengsan. Pasukan perubatan sekali lagi terpaksa masuk. Kejatuhan wanita yang pernah memberikan saya begitu banyak penderitaan kini tidak lagi memberikan saya kepuasan, sebaliknya hanya rasa pahit. Kasih sayang dan ketamakannya yang buta akhirnya telah menghantar anaknya ke penjara. Defendan-defendan lain yang terlibat dalam penculikan juga dijatuhkan hukuman yang setimpal, antara 3 hingga 7 tahun, bergantung pada tahap kesalahan mereka. Penghakiman selesai, dan ketukan terakhir tukul hakim bergema. Ia menandakan berakhirnya satu kes yang menggemparkan masyarakat, dan juga berakhirnya satu babak gelap dalam hidup saya. Khairul dan defendan-defendan lain diiring keluar dari mahkamah. Ketika melintasi saya, Khairul berhenti sejenak dan mendongak memandang saya. Matanya tidak lagi dipenuhi kemarahan atau kebencian, hanya keputusasaan dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Saya hanya memandangnya tanpa sebarang emosi. Segala dendam di antara kami, pada saat ini, benar-benar telah berakhir. Saya keluar dari mahkamah bersama ayah dan para peguam. Ramai wartawan masih di sana, tetapi kali ini mereka tidak mengerumuni saya dengan soalan-soalan ingin tahu. Mereka hanya senyap-senyap memberi laluan di kedua-dua belah. Mungkin mereka juga dapat merasakan keletihan dan beban yang terpaksa saya lalui. Beberapa hari selepas perbicaraan, berita hukuman Khairul memenuhi semua media. Akhirnya kebenaran terbongkar, dan nama baik saya dipulihkan. Tetapi kesan kes ini berterusan. Syarikat Mayasari, selepas menerima surat amaran dari saya dan kes itu meletus, serta-merta memecatnya. Dengan nama yang tercemar karena mengkhianati sahabat dan membantu penipu,
Maya tidak lagi dapat mencari pekerjaan dalam industri. Dia menjual apartemen studionya, meninggalkan bandar, dan hilang tanpa jejak. Keluarga Khairul juga hancur sama sekali. Dengan anak dan istri kedua-duanya di dalam penjara, bapak mentua saya yang selama ini berdiam diri tidak dapat lagi bertahan. Dia terpaksa menjual rumah pangsa usang mereka untuk menampung kos rayuan istri dan anaknya, tetapi semuanya sia-sia. Saya dengar dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian dan penyesalan. Suatu petang, saya menerima sepucuk surat dari penjara. Dari Khairul. Saya teragak-agak untuk membukanya, tetapi mungkin dengan membacanya, saya dapat benar-benar menutup lembaran masa lalu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang comot di atas kertas yang renyuk. Aina, bila awak baca surat ni, abang mungkin dah mulakan tempoh yang panjang di dalam tembok yang sejuk ni. Abang tulis bukan untuk minta maaf. Abang tahu abang tak layak, abang cuma nak cakap. Dalam malam-malam yang sunyi di sini, abang banyak berpikir. Abang teringat hari pertama kita bertemu, hari-hari kita membina Aina Designs bersama. Waktu-waktu itu adalah saat paling bahagia dalam hidup abang. Ketamakan abang, pentingkan diri abang, dan kelemahan abang telah membunuh segalanya. Perempuan tunggal yang benar-benar cintakan abang, kebahagiaan yang sepatutnya abang miliki, abang musnahkan dengan tangan abang sendiri. Abang tak harapkan kemaafan. Abang cuma harap awak akan hidup dengan baik, hidup bahagia. Awak sangat layak untuk itu. Lupakanlah abang. Lupakan mimpi ngeri yang abang berikan pada awak. Selamat tinggal. Saya melipat surat itu. Tiada setitis pun air mata yang mengalir. Saya tidak akan menangis untuknya lagi. Saya memasukkan surat itu ke dalam sebuah kotak kayu kecil bersama semua kenangan yang tinggal dari perkawinan 8 tahun kami. Kemudian, saya pergi ke taman belakang banglo, menggali sebuah lubang kecil, dan menanam kotak itu. Saya mahu menanam semua masa lalu yang menyakitkan ini jauh di dalam tanah, membiarkannya tidur selamanya. Malam itu, saya bermimpi aneh. Saya berdiri di atas sebuah bukit tinggi, memandang ke bawah ke sebuah lembah yang dipenuhi bunga dan rumput. Langit cerah, dan cahaya matahari terasa hangat. Saya merasakan satu kedamaian dan keringanan yang tidak terhingga. Apabila saya terjaga dari tidur, cahaya matahari pertama hari baru menyinari masuk melalui tingkap. Saya tahu, ribut itu benar-benar telah berlalu. Lembaran baru dalam hidup saya, fajar yang baru, sedang bermula. 2 tahun kemudian. Masa berlalu pantas, 2 tahun telah berlalu sejak perbicaraan terakhir. 2 tahun bukanlah masa yang lama, tetapi cukup untuk luka yang paling dalam mula sembuh, dan untuk kehidupan baru bercambah dari abu masa lalu. Kehidupan saya kini sama sekali berbeza. Saya bukan lagi wanita yang hanya tahu tentang kerja dan keluarga kecilnya. Saya telah kembali ke tempat asal saya, tetapi dengan pemikiran yang sama sekali baru. Di bawah bimbingan ayah, saya secara beransur-ansur mula mengambil alih pengurusan kumpulan Zentari. Pada mulanya, terdapat banyak keraguan dan bisikan dari para pengarah dalam lembaga. Mereka menganggap saya hanyalah putri yang berlindung di bawah bayang-bayang ayahnya. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya menenggelamkan diri dalam kerja dengan serius. Dari membaca laporan keuangan yang rumit, terlibat dalam rundingan kontrak bernilai berbilion-bilion, hingga meninjau tapak pembinaan di bawah terik matahari, saya sentiasa belajar dan terus belajar. Saya menggunakan pengalaman pahit dan pengajaran dari membina dan hampir kehilangan Aina Designs untuk membuat keputusan yang berani tetapi rasional untuk kumpulan syarikat. Secara beransur-ansur, dengan kebolehan dan usaha saya mendapat penghormatan dan pengiktirafan dari semua orang. Di bawah pengurusan saya, kumpulan Zentari bukan sahaja tidak merosot, malah berkembang pesat dengan meluaskan perniagaan ke bidang-bidang baru yang berpotensi. Aina Designs, yang seperti sebahagian dari diri saya, juga telah diserap ke dalam kumpulan dan berkembang lebih kuat dari sebelumnya sebagai bahagian perniagaan teras. Saya bukan lagi cikpuan muda, tetapi seorang wanita besi sejati dalam dunia perniagaan. Tetapi kejayaan dalam perniagaan bukan satu-satunya perkara yang saya perolehi. Yang lebih berharga adalah saya telah menemui semula ketenangan jiwa dan kegembiraan hidup. Saya tidak lagi menutup pintu hati saya. Saya lebih terbuka kepada orang ramai, meluangkan lebih banyak masa dengan ayah dan rakan-rakan berharga yang sentiasa berada di sisi saya pada masa sukar. Saya juga tidak melupakan janji saya kepada diri sendiri. Saya menubuhkan sebuah yayasan amal kecil bernama Yayasan Harapan,
untuk menyediakan bantuan guaman dan tempat perlindungan sementara kepada wanita mangsa keganasan rumah tangga. Saya mahu menggunakan kisah dan kekuatan saya untuk membantu wanita lain, supaya tiada siapa lagi yang terpaksa melalui kesakitan dan ketidakberdayaan yang pernah saya alami. Suatu petang hujung minggu, saya dan ayah berjalan-jalan di Taman Banglo, cahaya senja keemasan memancarkan sinarnya di atas rumput hijau. Ayah kelihatan lebih sihat dan cergas, walaupun usianya semakin meningkat. Kegembiraan dan kebanggaan terhadap anak perempuannya nampaknya menjadi obat terbaik untuk ayah. "Tengok kamu sekarang, ayah gembira sangat," kata ayah, matanya dipenuhi kebahagiaan. "Kamu dah jadi lebih kuat dan matang dari yang ayah harapkan." Saya tersenyum dan memeluk lengan ayah. "Semua ini berkat ayah. Kalau tak ada ayah, entah apa jadi pada Aina." Kami berjalan sambil berbual-bual. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya dapat merasakan sepenuhnya kasih sayang antara bapa dan anak. Perasaan yang sederhana tetapi hangat dan suci. "Aina?" Ayah tiba-tiba berhenti dan memandang saya dengan pandangan yang serius tetapi lembut. "Tak ada pikiran nak mulakan semula?" Saya sedikit terkejut dengan soalan ayah. Selepas senyap seketika, saya menggelengkan kepala. "Belum lagi, ayah." Aina gembira dengan hidup Aina sekarang. "Ayah tahu kamu masih trauma dengan luka lama," kata ayah dengan suara yang memahami. "Tapi, anakku, tak semua lelaki di dunia ini macam jantan tak guna tuh. Masih ramai orang baik di luar sana. Kamu berhak untuk bahagia sepenuhnya." Saya tersenyum. Aina tahu, ayah. Tapi bagi Aina sekarang, kebahagiaan tak semestinya perlukan seorang lelaki. Berada di sisi ayah, buat kerja yang Aina suka, bantu orang lain, semua tuh kebahagiaan. Aina dah jumpa kebahagiaan Aina sendiri. Ayah memandang saya, kemudian tersenyum dan mengangguk. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya tahu ayah faham dan menghormati keputusan saya. Kami terus berjalan di bawah senja. Saya mendongak memandang langit yang cerah dan menghirup udara segar di taman. Masa lalu memang menyakitkan, tetapi masa lalulah yang telah membentuk saya hari ini. Ia telah memberi saya pengajaran yang mahal tentang hati manusia, tentang pengkhianatan, tetapi pada masa yang sama, ia telah mengajar saya untuk lebih menghargai nilai-nilai sebenar dalam hidup seperti keluarga, kemanusiaan, dan harga diri. Saya telah melalui musim sejuk yang panjang dan gelap, tetapi kini, di dalam hati saya, musim bunga yang sebenar telah kembali. Musim bunga yang cerah dan penuh dengan kehidupan. Fajar telah menyingsing, dan saya tahu, di hadapan saya terbentang langit yang luas. Sekarang, giliran saya untuk terbang bebas.